Selamat hari petang cikgu-cikgu. Ini kelas MPU 3122 Falsafah dan Isu Semasa. Presentation ini dibentang oleh kumpulan 27. Ahli kumpulan saya ialah Li Hao, Teo Junyan, Chang Ka-Xuan, Fong Ting-Xuan, Xia Pok Jin, Chen Ho-Shin, Tao Yu-Jin, Muhammad Daniel bin Abdul Qayyum, Ho Jo-Juan dan saya Ko Jamin. Hai semua, nama saya Chang Ka-Xuan. Hari ini saya akan membincangkan implikasi relativisme dalam kehidupan. Apa ialah Pascal-Modisme? Pascal-Modisme menyoroti dampak negatif dari paradigma modisme, termasuk kerusakan lingkungan. Gerakan lingkungan yang timbul dalam konteks Pascal-Modisme menekankan pentingnya keberlanjutan konservatif alam dan kesedaran ekologi. Sekarang saya akan bercakap tentang isu kontemporari yang boleh dikaitkan dengan idea modernisme dan pasca-modernisme dan mempunyai kesan relativisme. Perubahan iklim dan isu lingkungan merupakan isu yang dapat dikaitkan dengan idea modernisme dan pasca-modernisme serta memiliki dampak relativisme kerana beberapa alasan. Itulah sebab dalam era modernisme, fokus pada teknologi dan pertumbuhan ekonomi seringkali diutamakan tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap lingkungan. Inilah sahaja dari bahagian saya. Sekarang saya akan meneruskan kepada Jamin untuk menerangkan tentang selebihnya tentang isu yang dikaitkan dengan idea modernisme dan pasca-modernisme. Thank you. Hai semua, nama saya Ko Jamin dan saya akan membincangkan pasca-modernisme dan kesan relativisme kepada semua. Pasca-modernisme adalah pendekatan inklusif dan kritis terhadap kemajuan dalam ilmu, seni dan budaya yang merespon kompleksitas zaman moden dengan menyoroti dampak negatif paradigma modernisme, terutama dalam konteks kerusakan alam. Pasca-modernisme menekankan perlunya pemeliharaan alam dan gerakan alam sekitar, tidak hanya untuk kelestarian alam tetapi juga untuk kesedaran ekologi. Seluruhnya, pasca-modernisme mencerminkan semangat melibatkan berbagai suara dalam menghadapi tantangan global, mendorong pemikiran reflektif, inklusif dan tanggungjawab terhadap kelestarian alam dan keharmonian sosial. Pengarah menyampaikan pandangan mengenai kesan relativisme terhadap isu perubahan iklim yang semakin mendapat perhatian dalam masyarakat global. Perubahan iklim mencerminkan realiti relativisme kerana kesan yang timbul daripadanya tidak merata di seluruh dunia. Negara maju yang telah mengalami industrialisasi awal memberikan sumbangan besar terhadap perubahan iklim melalui peningkatan aktiviti industri dan pelepasan gas rumah hijau yang menyumbang kepada permasalahan global secara menyeluruh. Ironisnya, negara-negara yang masih dalam pembangunan atau berkembang kerap menjadi mangsa utama kesan perubahan iklim walaupun sumbangan mereka tidak sebanding. Fenomena ini menimbulkan ketidakadilan khususnya dalam akses terhadap sumber daya dan teknologi yang diperlukan untuk menangani perubahan iklim. Akhir sekali, kedua konsep pasca-modernisme dalam bidang sains dan budaya dan isu perubahan iklim menunjukkan bahawa relativisme adalah sesuatu yang perlu kita ambil perhatian serius. Pasca-modernisme ialah pendekatan yang lebih kritis dan inklusif terhadap kemajuan. Dia juga mencerminkan keinginan untuk menggabungkan perspektif yang berbeza dalam menangani cabaran yang dihadapi oleh dunia. Sebaliknya, kesan perubahan iklim tidak sama di seluruh dunia dengan negara maju bertanggung jawab terbesar untuk isu itu dan negara berkembang sering menjadi korban utama. Oleh itu, kerjasama global dan tanggungjawab bersama diperlukan untuk menjaga keharmonian sosial dan kelestarian alam. Kita dinasihatkan untuk mengambil bahagian dalam pemikiran yang berfikir secara reflektif, inklusif dan bertanggungjawab untuk mencapai keberlanjutan dalam menjawab tantangan global yang semakin kompleks. Terima kasih. Selamat pagi, nama saya Chen Ho-Shin. Sekarang saya akan menjelaskan topik penerangan modernisme. Modernisme ialah kedua-dua gerakan falsafah dan gerakan seni yang
bersama-sama dengan aliran dan perubahan budaya, timbul daripada transformasi dalam masyarakat Barat pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. Faktor-faktor yang membentuk modernisme ialah perkembangan industrialisme moden dan pertumbuhan pesat bandar-bandar diikuti oleh reaksi terhadap penggerian Perang Dunia I. Modernisme secara eksplisit menolak ideologi realisme yang menumpukan pada idea bahawa persepsi deria dan kognisi kita tentang itulah yang memberikan kita pengetahuan tentang perkara sebenarnya. Idea modernisme juga mempengaruhi seni bina. Modernisme dalam seni bina lah juga dikenali sebagai modern antarabangsa atau gaya antarabangsa. Selepas pameran seni bina modern di Amerika pada tahun 1932 oleh arkitek Philip Johnson, gaya menjadi dicirikan oleh penekanan pada kelantangan, komposisi, asimetri, dan hiasan minimum. Selamat petang cikgu, nama saya Ting Shen. Saya akan bercakap tentang implikasi modernis. Implikasi modernis. Modernisme menggalakkan penilaian semula setiap aspek kewujudan dari pergaulan ke falsafah dengan matlamat menentukan apa itu yang menyiapkan kemajuan sosial dan menggantikan itu dengan sesuatu keadaan yang lebih baru dan lebih baik. Dalam pada itu, gerakan modernisme mendakwah bahawa realiti zaman industri dan mekanisme adalah tetap dan kekal dan manusia patut mengubah pandangan mereka terhadap keduniaan agar menerima bahawa yang baru itu baik, benar dan indah. Modernis meneroka pengalaman individu. Mereka merasakan bahawa untuk benar-benar membebaskan minda dan semangat, seorang itu perlu melepaskan diri daripada ikat seorang tradisi institutions sosial dan agama. Hai semua, nama saya Teo Junyan dan mulanya saya ingin membawa perhatian semua untuk faham bagaimana konsep relativisme mempunyai impak yang sangat penting dalam konteks sosial dan masyarakat kita. Yang pertamanya, beberapa individu mungkin melihat relevansi relativisme dalam menangkapi perubahan sosial dan kemajuan masyarakat. Mereka mungkin melihat relativisme sebagai alat untuk memahami dan menghormati perubahan budaya serta nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat. Selain itu, saya rasa dalam dunia yang semakin globalisasi dan berubah dengan cepat ini, relativisme boleh membantu memupuk persefahaman dan keharmonian antara budaya. Dengan mengakui dan menghargai pelbagai perspektif budaya-budaya, relativisme mungkin boleh membina nombor satu, toleransi, dan kedua, penerimaan yang akan membawa kepada kewujudan bersama secara aman dalam kalangan masyarakat kita. Contohnya, relativisme mencabar idea tentang hak asasi manusia yang universal, dan ini juga boleh menyebabkan kita bertanya sama, ada hak tersebut berubah mengikut budaya-budaya. Perbincangan tentang hak asasi manusia sering membincangkan bagaimana prinsip-prinsip ini difahami dan dilaksanakan dalam budaya masing-masing. Bukan ini saja, pemahaman tentang relativisme dalam pendidikan juga sangat penting untuk mengamalkan pengajaran yang terdapat keperluan dan nilai pelajar dari pelbagai latar belakang budaya. Okey, sekarang saya akan membincangkan kritikan terhadap relativisme. Yang pertamanya, terdapat setengah individu di masyarakat yang mungkin mengkritikkan relativisme sebab pandangan tentang relativisme mengakibatkan
kekurangan kepastian atau kebolehramalan, iaitu ramalan masa depan yang tentang moral serta nilai. Individu-individu yang berasaskan relativisme mungkin menegaskan bahawa tanpa standard objektif, masyarakat berisiko kehilangan arah moral dan sepatutnya gagal untuk menangani isu dan etika yang penting. Kritikan terhadap pemikiran yang bersifat relatif adalah kerana ia boleh mencetuskan kekeliruan tentang nilai-nilai, moral-moral atau kurangannya prinsip moral yang jelas. Ini berlaku kerana nilai-nilai dianggap bergantung pada pandangan individu yang membuatkan sukar untuk membezakan antara yang betul atau salah dari segi moral. Singkatannya, pihak yang memberi kritikan bimbang pandangan yang bersifat relatif boleh menyebabkan sikap acuh terhadap isu-isu sosial dan moral yang penting kerana tiada garis panduan moral yang jelas. Apa khabar semua? Saya lihat kau di sini ingin membentangkan tentang jawapan terhadap relativisme. Tetapi apakah maksud relativisme? Relativisme ialah pandangan falsafah yang berpendapat bahawa nilai, kebenaran dan prinsip moral adalah relatif dan bergantung kepada keadaan, adat rezam dan pendapat individu atau kumpulan. Oleh itu, relativisme sering kali memicu pendapatan dan ketidakpastian, terutama ketika menyangkut isu-isu seperti hak asasi manusia, keadilan dan nilai-nilai yang bertentangan. Kemudian, saya ingin menerangkan bagaimana manusia bertindak balas terhadap konsep relativisme. Setengah orang percaya kepada relativisme budaya kerana mereka percaya adalah sangat penting untuk menghormatkan perspektif budaya yang berbeza dan tidak memaksakan nilai sendiri kepada orang lain. Manakala, setengah individu mungkin menolak relativisme dan percaya kepada objektivisme dengan menyatakan bahawa terdapat kebenaran moral sejagat. Pendapat mereka yang berhujah tentang relativisme bahawa tanpa kemajuan moral dan pembincangan etika tidak bermakna menjadi mustahil. Sebagai contoh, penerimaan relativisme budaya seringkali dimotivasi oleh keyakinan akan toleransi dan penghargaan terhadap peragaman. Seterusnya, relativisme budaya umumnya dikritik kerana berpotensi menyebabkan orang menahan diri untuk tidak mengkritik praktik-praktik yang dianggap berbahaya. Contohnya, termaksud menunjukkan toleransi terhadap budaya yang melakukan mutilasi atlet kelamin perempuan atau sistem kasta yang diskriminatif. Hai semua, saya akan bercerita tentang isu semasa tentang pasca modernisme. So, salah satu isu semasa yang menunjukkan ideologi pasca modernisme adalah seperti kemunculan gerakan feminisme. Feminisme merupakan gerakan yang dimulakan oleh golongan individu berasaskan perempuan untuk memperjuangkan hak sama untuk semua tidak mengira gender dan tina dalam semua aspek. Feminisme di Malaysia bertujuan untuk menjaga keselamatan wanita di negara daripada pelbagai perkara jenayah seperti kes rogol, keganasan domestik dan lain-lain. So, isu ini telah semakin berkembang di zaman sekarang dengan pengenalan sosial media. Masyarakat dapat mengetahui bahawa pelbagai cabaran dan tidak adil dalam kehidupan. Masyarakat, terutamanya golongan wanita, turut aktif dalam gerakan tersebut demi memperjuangkan hak mereka dan turut disokong oleh lelaki. Kesan pengunculan gerakan feminisme ini adalah seperti menunjukkan bahawa isu-isu tentang wanita semakin dipentingkan oleh masyarakat dan keselamatan atau berbagai situasi yang tidak adil dapat diselesaikan dan juga dijaga oleh masyarakat. So, ini dapat memastikan mereka selamat untuk membuat aktiviti harian mereka tanpa merisaukan mempunyai masalah. So, ini juga telah menunjukkan bahawa semakin banyak individu di masyarakat mempunyai hati yang baik dan dapat mengletakkan pelbagai kaum di Malaysia melalui pergerakan ini kerana mereka bekerjasama untuk mengatasi ketidakadilan yang dihadapi. So, untuk merumuskannya, ideologi pasca modernisme ini mempunyai kebaikan dan juga keburukannya. Ideologi ini lebih kepada arah bias daripada bergantung terhadap ilmu dan kepercayaan. So, untuk mengatasi ideologi daripada disalahguna, masyarakat haruslah selalu memikir dengan epistemologi, metafizik dan nilai-nilai agama yang lain. Kebenaran masih perlu bergantung terhadap akal rasional, sumber wayu dan juga pancadera yang sihat untuk menyelesaikan masalah. Itu saja. Terima kasih. Hai, nama saya Ho Jun Juan.
Saya akan membentangkan topik perkembangan pasca modernisme. Pasca modernisme merupakan sesuatu pemikiran yang menyemak semula dan juga memperbaharui kembali paradigma pemikiran modernisme dengan mengkritik idea modernisme yang telah dilihat sebagai sesuatu kegagalan dalam menghayati nilai kemanusiaan. Ideologi pasca modernisme ini juga menentang semua bentuk keyakinan asas bersumberkan kebenaran mutlak ajaran agama sama ada ia dibentuk berasaskan wahyu ataupun akal rasional. Inilah sebabnya mengapa pasca modernisme memfokuskan lebih terhadap dilema, membina keraguan dan kesangsian terhadap kaedah pembuktian saintifik aliran modernisme. Ideologi tersebut tidak mempunyai konsep kebenaran yang bersifat universal seperti kebenaran yang didapat daripada fikiran. Pasca modernisme tidak mempunyai kebenaran yang universal. Ideologi ini mempercayai bahawa kebenaran adalah relatif iaitu tidak mutlak. Tiada sesiapa mendapat hak untuk menentukan kebetulan kerana objektifnya bukan untuk membuktikan benar atau palsu. Sekarang saya akan menyampaikannya kepada rakan sepasukan saya, Tok Jin. Terima kasih. Kesimpulannya, dalam permaidani rumit dunia kita hari ini, terdapat dua kuasa yang membentuk kepercayaan nilai dan interaksi kita, iaitu modernisme dan pasca modernisme. Ideologi ini bukan sahaja wujud dalam buku teks atau perbahasan akademik, ia meresap dalam setiap aspek kehidupan kita. Daripada cara kita melihat kemajuan kepada cara kita menghargai tradisi, daripada pemahaman kita tentang dinamik kuasa kepada pilihan kita dalam seni, budaya, politik dan teknologi, modernisme dan pasca modernisme meninggalkan kesan yang tidak dapat dilupakan. Mereka menyemarkan perdebatan berterusan tentang kebenaran, identiti dan makna membentuk struktur kewujudan kita. Sesungguhnya, kehidupan seharian kita mencerminkan gabungan pengaruh moden dan pasca moden, mempengaruhi segala-galanya daripada cara kita berkomunikasi kepada cara kita mentafsir realiti itu sendiri. Memahami konsep ini adalah penting untuk mengemudi kerumitan masyarakat kontemporari. Sambil kita bergerak ke hadapan, marilah kita menerima interaksi dinamik antara modernisme dan pasca modernisme, mengiktiraf kesannya terhadap dunia kita dan berusaha untuk melibatkan diri dengan mereka secara bertimbang rasa semasa kita melakarkan hala tuju kita melalui arus pengalaman manusia yang sentiasa berubah. Sekian, terima kasih.